management through Mendeley. Okay, so hari ni kita akan belajar macam mana you guys untuk membuat rujukan lah di part akhir di writing part untuk you all punya journal nanti at the end of this class. And I hope that you guys please pay full attention to this class because this one is very important for your writing, especially on your referencing management and how to search for literature review. Kan? Alright, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan kelas ini kepada Puan Nurliza Osman. Okay, over to you Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Dr. Syahbatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ya? Okey, saya Puan Nurliza Osman, pustakawan di PITA KAPS. Okey, hari ini saya nak kongsikan mengenai pangkalan data, Scopus dan juga reference management software iaitu Mendeley. Okey, untuk para pelajar, anda adalah digalakkan ya untuk mencari artikel, untuk membuat literature review ataupun research proposal iaitu dengan merujuk kepada dua pangkalan data yang dilanggan oleh pihak PITA iaitu sama ada Scopus ataupun Web of Science ataupun WAS. Okey, interface Scopus dan WAS adalah lebih kurang sama dan memberikan artikel, jurnal atau kajian yang telah dibuat oleh para penyelidik yang dikategorikan sebagai jurnal-jurnal yang berimpak tinggi lah. Okey, kita akan terus kepada Scopus. So saya tak perlulah guna slide lah ya, kita terus buat. Jadi di Google kita buka di Google, kita terus boleh typekan sahaja PITA KPA. Okey, begitu. Kemudian Google akan bawa kita ke PITA homepage ya. Di sini PITA KPA home. So kita klik sahaja di sini. Okey, ini adalah paparan untuk portal PITA KPA. Okey, kemudian kalau kita scroll ke bawah sedikit, kita ada mobile apps di sini. Kemudian kita ada our collection, our service, library hour. Okey, dan sebagainya lah di bawah sini. So, okey, kalau kita klik di sini our collection, kita klik more. Di sini ada OPEC iaitu untuk mencari buku-buku yang berbentuk fizikal. Okey, yang ini adalah untuk buku-buku elektronik, boleh dibuat pencarian di sinilah. Okey, dan kalau kita scroll ke bawah, kita ada digital collection dan di sini ada online database yang kita nak tengok nantilah. Okey, di sini juga ada e-book. Okey, sebenarnya saya cadangkan boleh juga melalui online database di sini, tapi saya cadangkan untuk student ya, untuk student digalakkan untuk klik this one MyKM. Ya, di sini MyKM untuk lebih personalized. Okey, dan saya akan klik MyKM. Okey, MyKM di sini. Kemudian kita perlu sign in with Gmail UiTM dan saya akan sign in with Google. Okey, saya gunakan email UiTM. Okey, this one adalah MyKM. Ini adalah page MyKM saya dan yang lebih personalized. Okey, di sini ada
New collection di PITA iaitu koleksi terbaru. Ini adalah knowledge sharing yang telah kita buat, ada recordingnya dan student boleh tengoklah kalau ada masa. Yang ni fisioterapi sakit belakang kita buat semalam kemarin, bolehlah kalau nak tengok. And then yang saya nak tunjuk di sini ada information resources. Kita klik information resources. Kemudian di sini ada online database. Saya klik online database. So ini adalah kita telah masuk ke dalam online database yang dilanggan oleh perpustakaan. Okey, di sini online database yang dilanggan telah mereka kumpulkan mengikut subjek. Kita boleh klik architecture. Mereka telah kumpulkan ada 7 databases yang dilanggan. Okey, tapi kalau kita tak nak guna yang ni, kita boleh scroll juga ke bawah. So dia susun mengikut alphabet lah. So hari ni kita nak tengok Scopus. So kalau saya klik di sini pun sama juga. So Scopus ada di sini. Okay, kita nak tengok database Scopus hari ini. Kita klik sahaja, select. Okey, di sebelah kanan, so saya telah masuk ke database Scopus. Di sebelah kanan ini ada sign in. Okey, sign in ni atau create the account adalah biasanya para pelajar dia nak dapat alert ataupun untuk simpan the searching history ataupun sejarah pencarian. So jadi pelajar boleh create the account. Okey, macam saya ni, saya telah ada account lah. Okey. So saya sign in. So di sini macam saya ni, saya telah sign in atau saya pun telah create the account. Kemudian saya memang sudah ada account di sini dan dia ada nama kita di sini. So kalau kita klik di sini, dia ada save list, save searches dan sebagainya. Okey, kalau student yang tidak sign in pun tak ada masalah. Cuma interface-nya kita ada NO di sini ataupun nama saya lah di sini. Okey, maknanya saya sudah sign in. Dia akan paparkan di situ. Kemudian seterusnya di sini ada search, ada sources, ada document, ada author dan juga researcher, discovery dan juga organization. Kemudian seterusnya saya klik this one iaitu sources. Sources ni adalah source list yang mengandungi senarai jurnal atau senarai jurnal di dalam Scopus yang telah diindeks. Okey, saya klik sources. Okey, jurnal-jurnal yang telah diindeks di dalam sources adalah berjumlah 46,704. Okey. So yang the sources ini kita boleh download. Okey, kalau kita nak lihat lebih detail kita boleh download the source list. Okey. Contohnya di sini untuk jurnal CA, Cancer Journal for Clinicians, dia ada 106 dokumen dan ada 92,555 penulisan
yang membuat citation terhadap jurnal ini. Okey. Okey, seterusnya jurnal nombor 1 ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ya. Cancer Journal for Clinician, Nature Review Molecular, Lancet and the New England Journal of Medicine. Scopus sudah bahagikan kepada sama ada first quartile, second quartile, third quartile ataupun fourth quartile. Okay. Kemudian di sini juga kita boleh lihat source type. Kalau kita nak tengok jurnal sahaja ke, okey, kalau kita nak tengok book series sahaja atau kita nak tengok conference procedure sahaja, kita boleh buat pemilihan di sini lah. Klik di sini dia akan apply only journal. Okey. Kemudian kita boleh juga filter pencarian kita melalui melalui source type dan sebagainya. Okey. Okey, di sini juga kita boleh buat pencarian melalui subject area itu ataupun mengikut bidang ya. Contohnya saya klik di subject area di sini kita ada pilihan sama ada untuk mencari title, publisher ataupun nombor ISSN. Okey, saya klik enter this one subject area. Kemudian saya gunakan architecture. Okey, saya klik di subject area. Kemudian saya akan buat pilihan iaitu kita boleh buat pilihan di sini environmental science. Saya klik this one, nature and landscape conservation. Kemudian saya klik apply. Okey, Scopus akan terus tadi menjadi 245 result. Okey, inilah jurnal yang ditertibkan di bawah landscape, nature dan landscape conservation. Okey. Okey, seterusnya kita akan terus ke basic search, iaitu saya akan research di sini. Kemudian di bahagian dokumen di sini, by default, Scopus sedang mengatakan search within di sini iaitu artikel, title, kemudian dia ada abstract dan juga ada keyword. Okey, saya akan typekan ini dia. Ini dia artikel. Kemudian saya akan klik search. So saya telah dapat ataupun Scopus telah dapat sebanyak 7,474 dokumen ya. Okey, tetapi perasaan tadi saya search interior architecture kemudian saya nak dia ada 7,000 lebih 474 dokumen. Jadi saya buat search lagi sekali di sini dengan keyword
keyword yang sama dengan keyword yang sama, tetapi saya menggunakan phrase search ataupun single dan this one single phrase search ataupun yang saya selalu namakan adalah macam benda artikel. Saya akan klik di sini, saya akan klik search dengan menggunakan phrase search dan saya akan klik search di sini. Kita tengok perbezaan berapa banyak skor yang diberikan. Itu ada 573 dokumen sahaja ya. Jadi result kita akan jadi lebih kecil, lebih spesifik dan lebih detail. Okey, itu adalah teknik pencarian phrase search. Okey, jadi sebenarnya di sini kita boleh buat filtering. Okey, filtering ada di sebelah kiri, iaitu kita boleh filter by tahun. Ni boleh filter by tahun. Okey, ada juga filter perkara. Kemudian ada juga boleh dibuat filtering subject area, kemudian document type dan juga source title. Okey, source title ini adalah judul jurnal yang diindeks di dalam corpus tadi. Okey. Kemudian saya klik artikel ini untuk dan saya klik katalah saya berminat dengan artikel ini dan dia adalah berkaitan dengan assignment yang saya sedang buat lah. Okay. Kemudian saya klik view add publisher. Okay, saya akan download the PDF. Okay. Okey, ini adalah artikel yang telah kita download tadi dan kita boleh simpan artikel berkenaan lah. Okey, di dalam pen drive kita. Okey, download di sini. Kemudian saya akan simpan di dalam desktop saya. Okey, saya dah dapat satu artikel. Kemudian, katalah yang nombor 2 ini juga saya nakkan artikel ini. Kita okey, yang nombor 3 ni, yang nombor 2 ni saya tak nak. Dan yang nombor okey, yang nombor 5 ni, katalah saya nak yang ni. Sama juga, kita view add publisher. Okey, ini adalah artikel yang kita nak simpan tadi. Kita view the PDF. Okey, kadang-kadang dia akan tanya begini ya, klik saja di situ. Okey, dia akan download dan kita boleh simpan artikel ini untuk kita punya assignment nantilah. Okey. Download di sini. Okey, dah siap. Okey. Oh, ni yang tadi. Creative. Okey. Oh, sama. Okey, kita sudah save.
No, kita akan cari artikel lain. Okey, yang tadi. Oh, yang ni. Okey. Creating the spatial visualization. Okey. Yang ini. Saya akan save di desktop. Okey. So, kita sudah dapat dua artikel yang saya sudah save di dalam di desktop daripada Scopus. Okey, itu adalah cara basic search untuk kita mencari artikel di dalam Scopus tadi. Okey, itu adalah basic search tadi. Macam mana kita nak refine search di sini, ya, di sebelah kiri. Kemudian kita pergi kepada auto search. Ya, saya klik search. Okey, auto search ni sebenarnya kita nak tahu pencarah kita tulis berapa banyak, ya, kita boleh cari di dalam Scopus. Okey, saya klik search tadi dan saya klik auto. Okey, student, kita boleh perhatikan di sini. Kalau saya sign in tadi, saya dah create the account. Tadi saya ada search history di sini. Dan kita juga boleh set the alert, ya. Set alert di sini. Okey, ini adalah satu kelebihan kepada mereka yang create the account lah. Okey. So, kita boleh savekan pencarian ini. Ya, kita boleh buat alert. Maknanya next time apabila ada saja artikel baru yang masuk ke dalam Scopus ataupun ada jurnal baru yang diterbitkan di dalam Scopus, saya akan dapat melalui email. Okey. So, kita pergi kepada author. Okey, dia telah letakkan di sini enter the last name dan enter the first name. Okey. Saya akan typekan last name dan first name. Ya, saya akan typekan last name di sini. Anwar, dan the first name adalah Tengku Syarul. Dan saya akan klik search. Okey, di sini beliau ada 62 dokumen berindeks di dalam Scopus. Okey. Okey, kalau saya letakkan cursor pada nama Anwar di sini. Dia ada link yang color orange ni. Ya, kalau saya klik sahaja di sini. Okey, tunggu sekejap, dia akan keluarkan sebenarnya author metric overview lah untuk penulis Anwar Tengku Syarul ni. Okey, ini adalah author metric overview. Okey. So, kita dapat lihat di sini dokumen dan citation trend dari tahun 2011 sehingga 2024. Di sini juga kita boleh lihat most contributed topic yang telah di contribute oleh penulis inilah.
Okey, bermakna Tengku Syarul ini dia banyak menyumbang kepada topik-topik yang ini ya. Sebab beliau memang mahir dalam bidang toksikologi dan farmakologi. Kemudian kita boleh lihat lagi di sini high index ya, H index. H index beliau adalah 18. Kemudian beliau juga ada 62 dokumen yang dihasilkan dan paper beliau telah dibuat citation di dalam 713 dokumen oleh 965 penulis. Okey. Okey, kita klik ke bawah. Beliau juga telah membuat kolaborasi dengan pensyarah dari universiti lain iaitu ada 332 co-authors. Okey. Okey, kalau kita klik co-author di sini, dia ada senarai co-author di bawah sini. Okey, kalau kita nak collaborate, kita boleh cari the name di bawah ni lah. Okey. Okey, ini adalah penulisan beliau. Kalau kita sort di sini. Okey. Okey, untuk topik. So, ini adalah yang boleh kita lihat by topik yang beliau hasilkan. Okey, dokumen dia dan sebagainya lah. Okey. Okey, view all topik. Kemudian, so kalau kita pilih dokumen, kita boleh lihat ya judul-judul paper beliau dan lihat berapa banyak orang telah membuat citation. Okey, di sini. Kalau kita sortkan di sini kepada cited by highest, maknanya kita nak tahu berapa ramai orang yang membuat citation dan paper apa yang mereka cite untuk penulis berkenaan. Okey, di sini kita lihat ada 89 citation ya, dia menulis mengenai epidemiologi ya. Kalau kita nak baca sikit dia punya summary, kita boleh klik show abstract. So dia akan bagi tahu sedikit sebanyak mengenai paper ini ya, tentang apa. Dan dia juga ada background of the paper. Kemudian dia juga ada finding finding sedikit di bawah tu lah. Okey. Okey, kita dah tengok topik tadi. So, kita boleh lihat contohnya Tengku Syarul ini dia punya expertise bidang yang dia mahir di dalam kajian dia lah. Okey, seterusnya analyze author output. Saya klik di sini. So apabila kita klik analyze the author output, sebenarnya kita nak lihat output ini di dalam bentuk graf. Okey. Maknanya kita nak tengok, kita boleh lihat semuanya di dalam bentuk graf. Okey. Okey, di dalam bentuk grafik. Okey. Okey, dia akan berikan di dalam bentuk yang lain, dalam bentuk carta, report card dan grafik lah. Okey, di sini kita boleh lihat di dalam jurnal apa yang dia publish, penulisan beliau. Okey.
Kemudian ada by type, ada by year, ya, ada by subject dan ada high index dan juga ada co-authors dia tadi. Okey. Okey, itu adalah untuk author search. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada affiliation search. Ya, saya klik search di sini. Okey, affiliation search ni bila kita nak lihat, kita nak tahu ya UiTM ini adakah ramai penyelidik yang menghasilkan paper dan sebagainya. Okey. Okey, kita klik the organisation. Okey, saya akan typekan dan saya klik search. So, saya akan klik this one. Dia ada branch, campus dan dia ada yang di Shah Alam. Yang ini ada di Seri Iskandar, ada 225 affiliation dan yang ini adalah di Shah Alam. Ada 43,000 lebih affiliation. Saya akan klik UiTM Shah Alam. Okey, di sini kita boleh tengok untuk UiTM Shah Alam ada 43,307 dokumen dan ada 23,250 author ataupun pengarang. Okey. Seterusnya kita boleh lihat bidang apa yang paling top sekali, iaitu jumlahnya sebanyak 14,963 dokumen yang diterbitkan di dalam bidang engineering. Okey. Bidang mana yang masih kurang tu kita perlu tingkatkan lagi untuk menghasilkan penulisan. Okey, kita boleh lihat detail ya di dalam sini. Kalau macam ada yang ikon tangan begini, dia ada yang color orange begini, dia ada hyperlink di bawahnya. Kemudian kita nak lihat senarai author. Ya, saya klik di sini. Ya, saya klik jumlah author di situ. Okey, di sini dia sudah susunkan yang paling top ataupun yang paling banyak penulisan adalah pensyarah daripada Fakulti Kejuruteraan tadi, iaitu Dr. Muhammad Rusub yang menghasilkan sebanyak 1,230 dokumen dan H-index beliau adalah sebanyak 41. Okey.
Kalau kita tengok detail untuk beliau. Ini adalah H index dia. Ini adalah total of the document yang telah dia tulis lah. Kemudian kita boleh buat analyze the result. Selalunya di sini by highest, pilih author. Bisa tadi search semula. Kita nak buat analyze search result. This one ada di sebelah kanan. Ini adalah pencarian yang tadi tu. Untuk interior architecture, kita nak buat analyze the result. Klik di sini. Ada by range, by author dan by affiliation. Sebelum itu, kalau kita nak buat analyze the result, kita cited by highest. Biasanya pelajar dia akan nak cari kajian yang terkini, iaitu cited by highest. Dia ada susun di sini newest, date oldest, kemudian cited by highest. Kita klik sahaja di situ. Analyze the result. Ini adalah analyze by result. Kita boleh tengok the document daripada tahun bila dan the latest. Student ada soalan ke? Setakat ni okey ke? Okey. So kalau kita cited by highest ni bermakna kita akan cari artikel yang banyak di cited lah. Okey, setakat ini. Okey, semua kata okey. Lepas ni student bolehlah cari di dalam Scopus dan gunakan Scopus sebaik mungkin lah. So kita akan terus kepada kalau tak ada soalan mengenai Scopus, kita dah belajar macam mana nak cari artikel tadi dan kita juga dah belajar macam mana nak simpan untuk kita gunakan artikel berkenaan di dalam assignment kita dan dibuat
citation. Okay. Okay, saya terus kepada Mendeley. Okay, saya tutup dulu yang Scopus ini. Okey, kita pergi terus kepada Mendeley. Ini kita dah siap. Dan kita pergi kepada Mendeley terus ya. Okey. Ini adalah overview untuk Mendeley. Ya, kemudian apakah dia referencing? Itu apakah dia yang dimasukkan oleh referencing, iaitu kita acknowledge ataupun kita memperakui sama ada kerja atau idea atau penulisan atau penyelidikan orang lain di dalam tugasan atau assignment kita. Okay. Ianya juga disebut citing, iaitu memetik sumber rujukan, ataupun documenting, iaitu mendokumentasikan kerja, idea, penulisan dan penyelidikan orang lain di dalam penulisan kita. Okey. Referencing ataupun membuat rujukan dalam petikan adalah merupakan keperluan bagi pihak universiti lah. Okey, apa-apa saja yang hasil kerja penulisan yang dibuat oleh orang lain wajib dibuat referencing dan citing di dalam penulisan kita. Okey, jika kita hendak membuat referencing dengan betul, ya, kalau kita tak buat referencing dengan betul, ya, para pelajar boleh dianggap mencuri atau menciplak kerja orang lain yang boleh mengakibatkan penipuan akademik ataupun plagiarism. Okey, pada kebiasaannya bahan rujukan sesuatu penulisan akan disenaraikan secara alphabetical order di muka surat akhir dan di dalam penulisan kita. Okey. Ini adalah apabila kita membuat citing ataupun memetik sumber rujukan, maklumat yang kita perlukan adalah siapa penulis atau pencipta karya berkenaan, bilakah ianya diterbitkan, di mana dianya diterbitkan, di dalam bentuk apa penulisan atau karya tersebut dihasilkan. Dan apabila kita menggunakan online resources, kita perlu nyatakan ya URL website yang kita lawati atau yang kita gunakan. Kemudian okey, bilakah seterusnya bilakah masanya kita perlu membuat referencing ataupun citation ya. Okey, referencing perlu dilakukan apabila kita menggunakan maklumat sama ada dari buku teks, jurnal dan hasil penulisan yang diterbitkan. Ya, contohnya penulisan dari satu persidangan, surat khabar, laporan, website, TV, interview, filem dan sebagainya. Ya, maksudnya apa-apa saja yang kita ambil dari mana-mana resources atau sumber, kita wajib kod dan dimasukkan di dalam references, termasuklah speeches. Okey. Okey, seterusnya ini adalah pelbagai style penulisan. Ya, ada banyak style penulisan dan references. Di antaranya adalah APA, MLA dan Oxford Bibliographies ya. Ada Harvard Reference List, ada Chicago dan juga many more ya, dan banyak lagi lah. Okey. Kemudian seterusnya APA ataupun American Psychological Association adalah citation yang selalu digunakan ataupun the most commonly used terutama sekali di dalam bidang social science lah. Okey. Okey, di UiTM kita sudah ada edisi yang terbaru iaitu APA 7 edition. Okey.
Okey, seterusnya APA style referencing adalah terbahagi dua, iaitu intake citation dan reference list. Okey. Kalau intake citation, sebahagian maklumat mengenai pengarang dan tahun diletakkan di dalam penulisan. Okey. Yang kedua adalah reference list, iaitu senarai sumber rujukan yang telah digunakan di dalam penulisan. Okey. Okey, jadi jika reference list ini tidak dibuat, ia bermakna penulisan kita adalah dikira tidak lengkap. Okey. Okey, ini adalah APA style common rules, iaitu hanya menggunakan surname atau last name nama pengarang dan diikuti dengan tahun yang diletakkan di dalam kurungan. Okey. Ini adalah contoh reference list APA yang digunakan di dalam bentuk buku. Okey. Ini adalah buku, ini adalah reference. Contoh yang kita gunakan di dalam reference list nanti. Okey. Okey, ini adalah style common rules, iaitu untuk nama Inggeris, diletakkan begitu David J. Beckham dan diletakkan tahun penerbitan di dalam kurungan. Kemudian Chua Kiman adalah nama Chinese. Kemudian Jimmy Choo ini adalah family name. Dan Nigel De Jong ini adalah nama campuran. Dan kemudian ini adalah contoh nama untuk nama Melayu dan juga contoh nama untuk nama India, ya, boleh diletakkan begitu. Okey. Ini adalah style untuk jurnal artikel, yang ini adalah yang paling banyak digunakan. Okey. Dan ini adalah contoh reference list untuk citing web pages. Okey. Okey, dan plagiarism. Ya, menurut Mr. Brian James daripada Brian James Bear dari Kent University, beliau menyatakan plagiarism sebagai the copying of words, sentences and paragraph directly from the other or another without paraphrase. Ya, kita copy idea. Ya, kita copy idea orang lain tanpa membuat paraphrase dan tidak memberikan kredit kepada orang lain. Itu adalah dinamakan plagiarism. Okey. Paraphrase ni bermaksud kita membuat ayat atau kita mengolah ayat sendiri tanpa mengubah maksud ayat berkenaan dan perlu diberikan kredit kepada penulis yang asal. Okey, beliau juga mengatakan the copying of illustrations, figures, photograph, drawing, model or other visual and non-verbal material including recording of another without proper credit, itu pun dikira sebagai plagiarism. Okey. Okey, ini kita terus kepada Mendeley. Jadi student sudah install Mendeley, ya, untuk digunakan. Okey. Kalau belum, saya nak tunjuk macam mana kita boleh install the perisian melalui portal. Okey, ini adalah portal yang kita masuk tadi. Okey, di sini ada download. Okey, download di sini. Tadi kita gunakan MyKM, kan? Kemudian, okey, student boleh tengok di sini. Di sini ada download. Klik di sini.
Okay, ada banyak benda yang kita boleh download di sini. Tapi kita nak download the software. Okay. Next. Okay, ini adalah untuk download software. Kita klik the software di sini. Ada library mobile app pun boleh di-download di situ ya. Okey, ini adalah senarai software yang telah library ataupun PITA sediakan. Ada Mendeley how to download pun ada di sini. Dan Mendeley Windows dan juga Mendeley Mac. Okey, kita klik sahaja download di sini. Dia akan bagikan exe file. Okey, di sini klik sahaja di situ dan kita klik next ni sampai habis. Okey, saya tak akan klik sampai habis sebab saya dah install. Jadi student buat sampai dia habis ataupun dia ada finish di situ. Okey. Okey, kemudian bila kita dah habis install ataupun sudah berjaya install, dia akan muncul di sini. Okay, muncul di sini Mendeley desktop. Okay, dan kita akan buka the Mendeley desktop. So ini adalah Mendeley desktop tadi yang telah kita berjaya install. Ini adalah saya punya Mendeley desktop, tapi sekarang ada Mendeley reference yang online. Jadi student boleh install untuk gunakan di situ. Dia fungsi dia sama, cuma kita boleh synckan di sini. Jadi kita boleh gunakan di mana-mana. Okay, sync sahaja di sini. So dua-dua boleh digunakan. Kemudian ini adalah desktop saya. So kita akan masukkan, tadi kan kita dah cari artikel di dalam Scopus, so kita nak masukkan ke dalam Mendeley desktop kita. Okey. Kalau kita lihat di sini, kita ada file, kita ada edit, kita ada view, kita ada tools dan juga kita ada help. Okey, mula-mula kita klik view. So di dalam view ini dia ada citation style di sini. Okey, citation style dia ada banyak pilihan citation style yang kita boleh gunakan, yang kita boleh pilih. So saya hari ini telah memilih APA atau American Psychological Association 7 edition. So kalau ada nak tukar kepada IEEE pun boleh juga. Kita tukar sahaja di sini. Okay. Okay, this one kita ada AMA untuk medical, ada APA, ada Chicago, ada SAT, ada IEEE dan sebagainya. Okay. Itu adalah citation style. Kemudian di sini kita ada file, dia ada add file, dia ada add file, dia ada add folder, dia ada add entry manually. Okey, add file ni kita nak masukkan artikel-artikel kita yang telah kita download tadi, iaitu one by one. Okey, kalau add folder, kita boleh masukkan artikel-artikel yang telah kita simpan tadi. Kalau kita simpan di dalam folder, kita boleh masukkan secara sekali haruh lah. Okey. Kemudian kita ada add entry manually. Ya, kalau kita baca buku dan kita nak masukkan juga di dalam Mendeley ni, kita boleh masukkan secara manually. Okey, ataupun cara yang paling senang sekali ataupun cara yang paling malas sekali lah saya kata, kita boleh drag sahaja yang telah kita simpan tadi di dalam desktop, kita tarik saja. Masuk macam tu, tarik saja.
Okey. Macam tu, masukkanlah semua yang kita dah save tadi. Okey, kalau kita cepatlah ataupun kita malas sangat, letak je dekat situ. Okey. Itu adalah cara untuk kita masukkan artikel yang telah kita simpan dari Scopus tadi ke dalam Mendeley kita. Okey, untuk yang add entry manually ni, saya tunjuk sikit. Ni kita ada baca buku di mana-mana buku dan kita rasa kita nak masukkan buku itu di dalam references. Kita boleh add di sini, ada selection di sini sama ada buku, ada jurnal artikel pun boleh. Kalau saya nak masukkan di sini adalah, okey, saya ada buku di sini. Saya jumpa buku ni dan saya baca dan saya rasa saya nak masukkan di dalam reference list. Saya akan masukkan secara manual. Okey, di sini saya akan typekan. Kita pilih buku dan kita akan masukkan title buku Sea of Leadership. Kalau ada tahun masuk, ada author masukkan. Okey. Ya, automatik dia akan tukar menjadi last name dan first name. Okey, kalau ada tahun, masukkan di situ. Kalau ada abstract, kalau pages ni masukkan ada berapa page. Saya punya 230. Lepas tu kalau ada abstract boleh masukkan, kalau ada tag, iaitu keyword yang kita nak tagkan dia, boleh masukkan. Kalau ada edition dan editor boleh masukkan, dan kalau ada publisher juga boleh dimasukkan di sini. Okay, publisher Black Card. Okay, kalau ada URL ataupun kita baca e-book, boleh letakkan URL, dan kalau ada nombor ISBN boleh dimasukkan. Okay. Dan kita boleh save di sini. Dia akan masuk ke dalam kita punya Mendeley desktop nanti. Tu dia. Okay, dia masuk terus. Okay, itu adalah buku ataupun kita enter secara manually lah. Okay, kemudian kita pergi kepada all document. All document ni adalah semua semua yang ada di sini yang telah kita masukkan ke dalam kita punya Mendeley desktop. Okey, di sini kita boleh tengok di dalam all document ni kita boleh tengok author ataupun pengarang. Kemudian kita boleh tengok judul of the article. Kemudian kita boleh tengok year of publication ataupun tahun diterbitkan. Kemudian juga kita boleh tengok publish in ataupun jurnal-jurnal yang telah menerbitkan title berkenaan dan juga tarikh kita add. Okay. Yang ni saya add semalam. Ini yang saya add tadi ni. Okay. Apa yang kita nak tengok yang tadi recently add. Ini dia yang kita baru buat tadi di dalam recently add. Okay, dan kita tengok all document. Okay, kita boleh baca juga dokumen di sini. Kita klik sahaja di situ dan kita boleh tengok dia detail di dalam, detail di sebelah kanan. Okey, di sini kita boleh cek sama ada kalau ada kesilapan ejaan, kalau ada kesilapan ejaan, kalau ada kesilapan ejaan author ataupun tajuk artikel berkenaan, kita boleh edit di sini. So kat sini penting untuk ketepatan of the detail
Sebab bila nanti kita buat citation di dalam kita punya assignment, dah tidak boleh edit di situ dah. Di sini saja kita boleh edit. So kalau di sini cantik, kalau di sini tepat, maknanya kita punya citation di dalam assignment akan menjadi tepat lah. Okay. So kita boleh baca, klik sahaja tadi My Library. Kita klik sahaja di sini untuk kita baca kita punya artikel. Klik sahaja di situ dan ini adalah artikel yang telah kita simpan tadi, yang kita letakkan di dalam Mendeley tadi. So kat sini kita boleh baca di sini. So kita boleh highlightkan dia dan juga kita boleh buat note. Okay. Gitu. Kita boleh highlight, kemudian kita boleh buat note juga. Macam tu. Okey, dah ada note dah di situ. Baca-baca dan kita boleh buatkan. Okey, kita balik semula kepada My Library tadi. Kita boleh edit di sini, kita boleh baca juga. Lepas tu kita nak tengok recently add. Ini yang tadi kita add. Kemudian ada juga recently read. Kemudian kita juga ada favorite. Kalau kita favoritekan artikel itu di dalam all document itu, kita boleh letak. Kita boleh klik di sini. So dia akan jadi favorite article. Macam itulah. Macam tu. Favorite. Lepas tu yang hijau ni adalah yang kita nak baca mark as read. Kalau kita nak baca lagi, klik saja dia akan hilang di hijau tu. Okay, kemudian kita boleh juga membuat folder kalau kita ada banyak assignment dan ada banyak lecturer yang untuk projek yang berlainan, kita boleh juga create the folder lah di sini. Macam tu, create saja folder di sini, all the libraries, dan kita boleh masukkan artikel ini di dalam desired folder lah. Okay. Masukkan di situ, drag and drop sahaja, macam tu. Okay. Student ada soalan ke? Ke saya cepat sangat? Okay kan, semua tangkap. Cepat dia semua, okay. Okay, kemudian. Okay, good. Semua bagus, semua good. Okay, sekarang kalau kita dah buat semua ni, kita dah check semua okay dan kita dah finalize. Ini semua kita nak masukkan di dalam citation, di dalam dia punya. Okay, saya tengok sekejap. Yes, boleh hands on terus. Okay, kemudian kita dah siap semua, artikel dah cukup dan kita nak mula menulislah sekarang. Okay. So kita akan buka kita punya Word tadi yang kita buat di dalam assignment tadi, kita guna Word kan. Okay, saya buka Word di sini. Okay, ini adalah Word saya besarkan sikit. So ini adalah contoh assignment ataupun FYP saya ataupun projek saya lah. Okay, projek akhir. So saya akan cantik-cantikkan dia. Itu pun nak buat kemudian pun tak apa. Kosmetik tu. Okay. Okay, ini adalah contoh kita punya penulisan lah. So kita nak buat citation. Yang ini saya tunjukkan citation dibuat di
pengakhiran ataupun di belakang paragraf. Okey, kita letakkan cursor kita selepas huruf terakhir sebelum noktah, sebelum full stop kita letakkan di situ. Kemudian kita tekan spacebar untuk kita spacekan the citation tu nanti. Okey, klik di situ. Kemudian ini adalah kita punya Word dan kita klik references. Okey, selalu student akan tanya, saya punya references tak ada. Sebenarnya dia belum klik the references. Okey, ini adalah insert citation ni, insert bibliography dan open Mendeley. Dia adalah menandakan yang kita telah sukses dan berjaya install the Mendeley tadi. Kalau kita tak berjaya install, yang ikon ni dia tak ada di dalam Word kita. Okey. Okey, kita dah letakkan the cursor di situ. Kita klik this one. Ya, nampak ya? Kita klikkan the insert citation. Tak apa. Kita klikkan insert citation. Okey, kalau kita tahu judul dan sebagainya, kita boleh letakkan di situ. Tapi kalau kita tak sure, kita suruh Mendeley carikan untuk kita. Klik saja go to Mendeley. Kita boleh cari all the artikel yang nak kita citekan tadi. Okey, kita akan klik the article. Mana tadi? Recently. Kita akan klik the article. This one. Dan kita akan klik this one. Yang macam bulu kuning terbalik ni. Kita klik this one side. Okay, dia akan automatically cite the article, this one. Okay, saya tunjukkan lagi sekali. Letakkan cursor di situ. Then put a space bar. Dan kita insert. Kita klik insert the citation. Go to Mendeley. Dan insert lagi sekali. This one. Kita klik this one. Kita klik cite. Okay, the citation is there. Okay, lagi sekali. Put a space bar, insert the citation, go to Mendeley. Cari saja yang mana. Okay. Kita ambil yang buku tadi. Okay, ataupun yang mana-mana pun bolehlah. This one yang kita add tadi, yang baru add tadi. Okay, dan kita akan cite di sini. Okay. Itu adalah citation, in-text citation yang berada di penghujung ataupun di last paragraph. Ya, saya akan tunjukkan. Kita nak buat citation di permulaan paragraph. Okay. Okay, letakkan cursor di situ dan kita perlu paraphrase-kan ayat ya. Kita membuat ayat sendiri tanpa mengubah makna artikel berkenaan. Okay. According to, ya, begini. Kemudian kita insert citation macam tadi, sama juga. Go to Mendeley. Dan kita klik this one. Okay, yang selepas kurungan ini kita kena ubah menjadi huruf kecil lah. Okay, sebab dia berada di tengah. Okay. Okay, itu adalah di permulaan paragraf. Dan kedua, sama juga. Ini adalah di hadapan paragraf referring to.
Kemudian kita klik insert citation, go to Mendeley dan kita pilihlah mana-mana yang berkenaan dan kita citekan. Okey. Dah. Ini adalah yang kedua. Okey, itu adalah untuk permulaan dan untuk diletakkan di pengakhiran paragraf dan juga diletakkan di permulaan paragraf. Okey, kita dah buat in-text citation. Sekarang kita nak buat reference list. Ya, apa-apa saja yang kita telah buat citation ini kita nak senaraikan di dalam reference list kita. So, untuk reference list, jadi kita letakkan di situ. So, kita akan buat magic. Kita akan buat magic iaitu kita klik saja this one. Insert bibliography. Klik saja di situ dan dia akan jadi secara automatik. So, this one dia akan automatic susun secara alfabet C, H, L dan sampai W. So jangan risau kalau kita nak tambah, kita nak tambah sama ada di depan atau di belakang, dia akan susun secara automatik. Saya try nak buat yang di belakang, tengok dia susun tak. Insert citation, go to Mendeley, saya nak H. Cite. So dia akan jadi Hashim ni tadi ni Hashim ni tak ada kan. So dia akan susun mengikut alfabet. Kita nak tambah pada bila-bila masa. So dia akan automatically susun untuk kita. Insert, go to Mendeley. P, this one P. Kemudian cite. So mana tadi? P, this one. So dia akan susunlah secara automatik dan secara alfabet. Dah siap dah kita punya final year project. Tak student? Ada apa-apa soalan? Semua kata good. Maknanya dah ada experience lah ni semua untuk membuat citation. Yang ini kita boleh kosmetikkan kalau nak buat. Nanti sikit. Yang tu. Siaplah kita punya reference list. Yang ini in-text citation. Yang ini adalah reference list dia. Rabia, Mendeley ni boleh masukkan untuk Scopus ke? Tak. Untuk database lain pun boleh. Yang kita langgan sama ada Scopus, WAS ataupun kadang-kadang kita akan guna IEEE pun boleh dimasukkan juga di dalam Mendeley ni. Semua boleh. Artikel boleh, buku boleh dan sebagainya. Tapi syaratnya kita kena masukkan di dalam kita punya Mendeley lah. So dia akan sync Word dengan kita punya penulisan tu dengan kita punya Mendeley. Kita boleh gunakan semua database yang dilanggan dan cari artikel dan masukkan semua di dalam kita punya Mendeley. Dan kita boleh cite dari situ. Jadi saya tunjukkan Scopus saja tapi kita boleh gunakan ataupun kita boleh cari artikel di dalam database yang lain. Jawab ya Rabia tu.
Ada soalan lain? Nanti student boleh try. Kalau ada apa-apa masalah, boleh saja jumpa saya di library. Okay, saya ada je di library dan boleh panggil saya lah kalau ada apa-apa nak tanya. Okey kelas, kalau tak ada apa-apa saya rasa kita dah habis tu. Saya harap semua boleh buat, nanti boleh siap your final year project dan saya doakan anda semua dapat buat yang terbaik dan dapat graduate lah ya, graduate on time. Okay, saya akan sharekan kita punya Dah habis ya Puan? dah habis. Okay, saya dah habis, semua dah terror dah. Ada yang saya dah bagi sebenarnya ni juga nota kan, tiap semester kan Puan ada bagi kan. Okay. Puan, saya ada soalan juga. Ya. Yang berkaitan kan, yang Puan kata kita boleh isi untuk other publication since Buku ke yang kita tak jumpa di dalam Scopus and database lain yang kita baca, kita boleh add manually. bukan. Ni berkaitan dengan LMPT ni, LMPT. Oh, okey. boleh tanya. Bukan pasal student ni. Kan tadi kan Puan kata kalau let's say saya punya Scopus tu publish in November kan. Kan kita punya LMPT tutup awal bulan 10 ni kan. So maksudnya saya kena masukkan dekat other publication. Lepas tu paper tu dikira untuk tahun depan ataupun tahun ini? Macam mana tu? Kalau November boleh masuk. Untuk tahun ini walaupun LMPT dah dikira macam tu? Tahun lepas lah. Macam ni? Tahun depan lah? Uh-uh. So kita masuk other publication tu tapi kita tak boleh isi lah kan, macam date of publish semua tak ada lah kan? Belum ada, tak boleh lah. So maksudnya kita isi je yang mana ada lah untuk other publication tu? Ya, betul. Lepas tu once kita dah publish, kita kena buat apa pula? Dah publish, maknanya dah masuk dalam other publication ya sebelum ni? Betul. Saya baru nak buat lah sebab mungkin kemungkinan Scopus saya tu publish November. Okey, masukkan dalam other publication. Bila submit, saya akan verify. Okey. Dia akan jadi masuk MyATP dulu ataupun kalau next year sudah publish, then beritahu saya akan revert the article, then kita boleh edit, masukkan dia punya link of the Scopus, dan saya akan verify semula. Oh, I see. Macam tu. Tapi kena bagi tahu the moderator lah sebab kita tak tahu yang tu dah publish ke belum kan. So saya maklum kepada Puan je lah kan? Ya betul. Oh, I see. So maksudnya untuk tahun depan dah senang tak? Betul. KPI tu kan? Oh, okey. Saya itulah kata macam mana sebab awal sangat tutup kan? Itulah. Kita pun nak kerja juga, macam kita pun LMPT yang staff pentadbiran pun 30 juga. Jadi kita kena habiskan yang lecturer punya dulu baru kita buat kita punya, macam tu lah. Itulah macam banyak macam paper Disember semua dah tak kira kan. Apa-apa semua kerja Disember. Masuk tahun depan jadi selamat kan? So maksudnya yang November ke Disember tu publication mana-mana je kira considered tahun depan terus lah ya Puan? Ya. Oh, I see. Okay. Tak apalah kalau macam tu. Okay, so habis lah ni Puan ya? Okay, habis. Okay, terima kasih banyak Puan Nurliza Osman. Setiap semester Puan Liza tak pernah
jemu ya untuk share ilmu dengan kita. So students macam mana? Okey ke tak bersuara ni dari tadi je tulis-tulis je angkat-angkat tangan kan saya tengok. Okey. Okey. Semua boleh follow? Semua faham? Saya tak record ni tadi Puan Nida Sama tak ada record kan? Tak ada. Kalau nak tanya je sebab Tanya sekarang. benda ni simple je. Nanti benda kalau simple boleh je. ke tak boleh, kena try and error lah. Kalau tak boleh, kena tanya macam tu. Tapi kalau dah error memang boleh je semua. Tapi tak ada masalah so far. Puan ada tak yang sijil tu yang biasa Puan bagi attendance kan? Saya akan letakkan attendance sekejap ya. Mama Adam Zakaria. Okey, saya dah letakkan attendance di situ. Boleh letakkan nanti akan ada untuk yang sijil tu lah. Mama Adam Zakaria ni Cik Adam ke? Cik Adam Zakaria masuk juga. Cik Adam Zakaria masuk kelas ni ya? Oh, Cik Adam. Okay, terima kasih join.